Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Bersama saya Cikgu Badrul yang akan menerangkan dan membincangkan bab 4 kadar tindak balas Sains Tingkatan 5 KSSM. Cikgu akan menerangkan tajuk 4.1 pengenalan kepada kadar tindak balas yang mengandungi subtopik 4.11 menjelaskan melalui contoh tindak balas cepat dan tindak balas perlahan dalam kehidupan seharian. 4.12 mentarikh kadar tindak balas. 4.13 menentukan kadar tindak balas. Sebenarnya banyak aktiviti atau perkara yang kita lakukan seharian ataupun secara semula jadi adalah merupakan suatu tindak balas kimia seperti memasak dan fotosintesis. Tindak balas kimia ini boleh dibahagikan kepada tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Okey, sebelum kita pergi bincangkan tindak balas cepat dan tindak balas perlahan, kita fahami dulu maksud tindak balas kimia. Apa dia tindak balas kimia? Tindak balas kimia adalah merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. Ini adalah satu contoh tindak balas kimia iaitu antara pelambung 2 nitrat dan kalium iodida sebagai bahan tindak balas yang akan menghasilkan pelambung 2 iodida dan kalium nitrat sebagai hasil tindak balas. Dalam tindak balas kimia ini, kita dapati larutan pelambung 2 nitrat dan larutan kalium iodida yang tidak berwarna bertukar menjadi mendakkan pelambung 2 iodida berwarna kuning dan larutan kalium nitrat yang tidak berwarna. Sewaktu tindak balas kimia, kita dapati kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan masa seperti yang ditunjukkan dalam graf 1 dan kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan masa seperti yang ditunjukkan dalam graf 2. Okey guys, apa itu tindak balas cepat dan apa itu tindak balas perlahan? Tindak balas cepat adalah suatu tindak balas yang mengambil masa yang singkat, manakala tindak balas perlahan adalah suatu tindak balas yang mengambil masa yang lama. Ini boleh ditunjukkan melalui graf. Dalam graf A, iaitu graf kuantiti bahan tindak balas melawan masa, kita dapati dalam tindak balas cepat, kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepatnya berbanding tindak balas perlahan. Manakala dalam graf B pula, iaitu graf kuantiti hasil tindak balas melawan masa, kita dapati dalam tindak balas cepat, kuantiti hasil tindak balas bertambah dengan cepatnya berbanding dengan tindak balas perlahan. Kita lihat pula contoh-contoh tindak balas yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Contoh bagi tindak balas cepat adalah seperti pembakaran pita magnesium, pembakaran arang kayu, menggoreng telur dan juga tindak balas natrium dan air. Manakala contoh bagi tindak perlahan adalah seperti proses pencernaan makanan, proses fotosintesis, proses pengaratan dan proses perebutan daun. Contoh lain tindak balas perlahan adalah seperti proses penapaian yang mana proses ini mengambil masa yang lama untuk membentuk hasil tindak balas. Sekarang kita lihat pula apa persamaan dan perbezaan antara tindak balas cepat dan tindak balas perlahan. Persamaan bagi kedua-dua tindak balas ini adalah yang pertama, kuantiti bahan tindak balas menjadi berkurang dan yang kedua, kuantiti hasil tindak balas menjadi bertambah. Okay, seterusnya, perbezaan bagi kedua-dua tindak balas ini pula adalah yang pertama dari segi kadar tindak balas, di mana dalam tindak balas cepat, kadar tindak balas adalah tinggi, manakala dalam tindak balas perlahan, kadar tindak balas adalah rendah.
Perbezaan yang kedua adalah dari segi masa tindak balas, di mana tindak balas cepat mengambil masa yang singkat untuk menjadi lengkap, manakala tindak balas perlahan mengambil masa yang lama untuk menjadi lengkap. Kita pergi kepada bahagian yang lebih menarik, iaitu yang melibatkan pengiraan untuk menentukan kadar tindak balas. Apa itu kadar tindak balas? Kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Jadi untuk mengira kadar tindak balas ini, kita perlu menentukan nilai perubahan kuantiti atau hasil tindak balas dan dibahagikan dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Untuk kadar tindak balas ini, tiada unit yang tetap. Ia bergantung kepada perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas tersebut. Sebagai contohnya, jika tindak balas yang melibatkan isi padu gas, maka unitnya adalah sentimeter padu per saat. Dan jika tindak balas yang melibatkan jisim, maka unitnya adalah gram per saat. Daripada formula kadar tindak balas, iaitu perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas bahagi dengan masa berlakunya perubahan kuantiti tersebut. Di sini cikgu ada senaraikan 5 contoh perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas yang boleh diperhati atau diukur. Yang pertama, pengurangan jisim isi padu atau kepekatan bahan tindak balas. Yang kedua, pertambahan jisim isi padu atau kepekatan hasil tindak balas. Yang ketiga, pengurangan atau pertambahan tekanan, suhu, nilai pH, kekondisian elektrik, kekondisian haba atau keamatan warna campuran tindak balas. Yang keempat, pertambahan isi padu atau tekanan gas yang terbebas. Dan yang kelima, pertambahan ketinggian mendakan yang terbentuk. Kita masuk pula bahagian pengiraan ya guys. Contoh 1, 0.3 pita magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik cair sehingga lengkap dalam masa 30 saat. Hitungkan kadar tindak balas. Mudah saja guys. Kita lihat gambar, pada masa 0 saat, jisim magnesium adalah 0.3 gram dan pada masa 30 saat, jisim magnesium adalah kosong. Jadi, perubahan yang berlaku di sini adalah pengurangan jisim. Maka, kadar tindak balas adalah sama dengan pengurangan jisim magnesium bahagi dengan masa, iaitu 0.3 tolak 0 bahagi dengan 30. Kita akan dapat jawapannya 0.01 gram per saat. Seterusnya, kadar tindak balas juga boleh diukur sebagai kadar tindak balas purata. Apa itu kadar tindak balas purata? Kadar tindak balas purata adalah kadar tindak balas yang berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu. Okey guys, lihat soalan. Hitungkan kadar tindak balas purata berdasarkan graf yang diberi. A. Dalam minit pertama, B. Dalam 2 minit pertama, C. Dalam minit kedua, D. Dalam minit ketiga, E. Keseluruhan tindak balas. Untuk soalan A, tentukan kadar tindak balas purata pada minit pertama. Okey, maksud minit pertama dekat sini adalah tempoh masa 0 saat hingga 60 saat. Jadi, daripada graf, kita dapati perubahan isi padu gas dari 0 saat hingga 60 saat adalah 20 cm padu seperti yang ditunjukkan dalam graf. Maka kadar tindak balas purata pada minit pertama adalah sama dengan 20 cm padu bahagi 60 saat dan jawapannya 0.33 cm padu per saat. Untuk soalan B pula, maksud 2 minit pertama adalah tempoh masa 0 saat hingga 120 saat. Jadi perubahan isi padu gas hidrogen
dalam masa 0 hingga 120 saat adalah sebanyak 30 cm padu seperti yang ditunjukkan dalam graf. Maka kadar tindak balas purata bagi 2 minit pertama adalah 30 cm padu bahagi dengan 120 saat dan kita dapat jawapannya 0.25 cm padu per saat. Untuk soalan C pula, tentukan kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Maksud minit kedua adalah tempoh masa daripada 60 saat hingga 120 saat. Jadi, jumlah isi padu gas hidrogen terkumpul dari 60 saat hingga 120 saat adalah sama dengan 30 cm padu tolak 20 cm padu iaitu 10 cm padu seperti yang ditunjukkan dalam graf. Manakala tempoh masa tindak balas adalah 120 saat tolak 60 saat iaitu 60 saat. Maka kadar tindak balas purata dalam minit kedua adalah sama dengan 10 cm padu bahagi 60 saat dan jawapannya adalah 0.17 cm padu per saat. Untuk soalan D, tentukan kadar tindak balas purata pada minit ketiga. Maksud minit ketiga adalah tempoh masa dari 120 saat hingga 180 saat. Jadi, jumlah isi padu gas terkumpul pada minit ketiga adalah sebanyak 35 cm padu tolak 30 cm padu iaitu 5 cm padu seperti yang ditunjukkan dalam graf. Manakala tempoh masa pula adalah 180 saat tolak 120 saat iaitu 60 saat. Maka kadar tindak balas purata dalam minit ketiga adalah sama dengan 5 cm padu bahagi 60 saat iaitu 0.08 cm padu per saat. Untuk soalan E, tentukan kadar tindak balas purata keseluruhan. Okey, daripada graf, kita dapati tindak balas adalah lengkap pada masa 180 saat. Maksud tindak balas lengkap adalah tiada gas hidrogen terbebas lagi selepas 180 saat. Jika kita lihat pada graf, kita dapati selepas 180 saat, grafnya adalah mendatar. Jadi, isi padu keseluruhan gas hidrogen terkumpul adalah 35 cm padu dan masa tindak balas lengkap adalah 180 saat. Maka, kadar tindak balas purata keseluruhan adalah sama dengan 35 cm padu bahagi 180 saat iaitu 0.19 cm padu per saat. Untuk soalan terakhir, iaitu untuk menentukan kadar tindak balas pada tempoh masa tertentu. Contohnya, tentukan kadar tindak balas pada masa T. Okey, untuk mencari kadar tindak balas pada masa T, kita perlu mencari kecerunan tangen pada masa T tersebut. Contoh soalan daripada graf, tentukan kadar tindak balas pada masa 20 saat. Jadi, untuk soalan ini, kita perlu tentukan kecerunan tangen pada masa 20 saat. Okey, untuk menentukan kadar tindak balas pada masa 20 saat, kita perlu mencari kecerunan tangen pada masa 20 saat. Macam mana kita nak buat? Langkah pertama, kita tengok paksi X pada masa 20 saat. Kita buat garisan putus-putus sehingga mengena graf lengkung. Dan kita tandakan X pada persilangan tersebut. Kemudian kita perlu membuat garis lurus tangen pada graf lengkung tersebut. Garis lurus tersebut mestilah melalui titik X tersebut, tetapi tidak kena pada graf lengkung tersebut. Seperti macam ini tidak boleh sebab dia kena graf pada bahagian bawah. Macam ini pun tidak boleh sebab dia kena pada graf bahagian atas. Jadi garisan tangen yang betul adalah seperti yang
cikgu buat sekarang. Mesti melalui titik X tersebut tapi tidak kena pada graf lengkung. Okey, panjang garis lurus itu tidak menjadi masalah, ikut kesesuaian. Okey, selepas kita dah lukis garis lurus tersebut, kita bentukkan segitiga 90 darjah. Seperti yang cikgu lukis. Okey, segitiga itu mesti 90 darjah. Okey, dan kita tandakan sebagai P, Q dan R. Okey, untuk mencari kecerunan tangen pada masa 20 saat adalah sama dengan jarak PQ bahagi dengan jarak RQ. Okey, jadi untuk menentukan jarak PQ dan RQ, kita kena rujuk pada graf. Okey, kita buat garisan putus-putus sehingga ke paksi Y dan nilai titik P adalah 49 dan nilai titik Q adalah 21. Jadi jarak PQ adalah 49 tolak 21 bahagi dengan jarak RQ. Jarak RQ adalah titik R adalah 9, titik Q adalah 29. Jadi jarak RQ adalah 29 tolak 9. Okey, jadi kita boleh kira kecerunan 49 tolak 21 adalah 28. 29 tolak 9 adalah 20. Jadi 28 bahagi 20 adalah bersamaan 1.4 cm padu per saat.